Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bersama lagi Ustaz Muhammad Amiruddin Zainal Abidin dalam pembelajaran pendidikan Islam tahun 4. Hari ini kita akan belajar tajuk kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk sirah Sebelum tu kamu boleh buka buku teks muka surat 146. Jadi sebelum kita masuk tajuk kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena tahu dulu sifat wajib bagi Nabi. Sifat wajib bagi Nabi. Nabi ada 4 sifat wajib bagi dia. Okey, wajib kita percaya ni lah. Yang pertama, sifat yang pertama adalah sidik, bermaksud benar. Yang kedua adalah amanah, bermaksud amanah lah. Yang ketiga, tabligh, bermaksud menyampaikan. Dan yang keempat, fatanah, bermaksud bijaksana. Okey, sifat yang keempat ini kita akan nak bincangkan pada hari ini. Jadi, untuk meneruskan pembelajaran hari ini, kita tengok apakah maksud fatanah yang sebenarnya. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 147. Apakah maksud fatanah? Fatanah bermaksud bijaksana. Sini adalah poin dia. Poin yang pertama adalah fatanah bermaksud bijaksana. Poin yang kedua berakal budi. Dan poin yang ketiga adalah pandai. Okey, inilah poin dia. Inilah maksud dia. Okey, saya ulang sekali lagi. Fatanah bermaksud bijaksana, berakal budi dan pandai. Inilah maksud dia. Jadi Nabi Muhammad SAW sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan dakwah. Nabi ini selalu bijaksana dalam semua keadaan. Jadi, ada 5 peristiwa besar yang menunjukkan keunggulan sifat fatanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 148. Okay, ada 5 peristiwa besar yang menunjukkan keunggulan sifat Nabi Muhammad, sifat fatanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatanah bermaksud bijaksana. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Apa tu? Gambar apa tu? Kita tengok. Okey, ini ialah peristiwa perletakan batu Hajarul Aswad. Okey, ini dia orang pegang serban. Apa yang berlaku? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencadangkan agar setiap pembesar kabilah memegang setiap bucu kain untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Tindakan tersebut dapat meleraikan pertelingkahan dalam kalangan kabilah Arab. Jadi peristiwa ini berlaku ketika mana Hajarul Aswad telah keluar daripada tempat dia ketika banjir. Maka bila nak letak Hajarul Aswad, Nabi ni cadangkan setiap kabilah ni letak Hajarul Aswad guna kain tu. Maka ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok gambar yang kedua pula, gambar peta. Apa yang berlaku? Okey, ini adalah strategi berhijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan jalan biasa yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan jalan lain dengan bantuan Abdullah bin Uraiqid, seorang yang bukan beragama Islam. Jadi, ceritanya dekat sini Nabi ini diperintahkan Allah untuk berhijrah ke Madinah. Tapi Nabi ini berhijrah pada waktu malam dan Nabi berhijrah pada waktu malam dan menggunakan jalan yang tidak selalu orang guna. Jadi dia orang tak jumpa Nabi. Inilah menunjukkan kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pergi pula kepada gambar yang ketiga, gambar orang berjabat tangan. Apa yang berlaku kat sini ialah Nabi Muhammad telah mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Bila ini? Setelah berhijrah, Nabi ini duduk di Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Dua kaum ini berada di Madinah. Tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan semua kaum muslimin bersatu padu dan digeruni oleh musuh. Jadi, tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatukan kaum muslimin semuanya. Okay. Kita pergi kepada gambar yang keempat. Apa ni? Tanda apa ni? Ini adalah nota piagam. Okey, yang keempat adalah membentuk piagam Madinah. Piagam ni bermaksud undang-undang.
Apabila Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, Nabi mewujudkan piagam Madinah yang mengandungi prinsip penting hubungan penduduk Madinah. Jadi, Nabi sampai di Madinah, maka Nabi buat undang-undang supaya kerajaan Islam pada ketika itu dapat dikawal secara teratur dan aman damai. Ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Dan last sekali, last sekali adalah gambar berniaga. Okey, yang kelima, usahawan yang unggul. Seperti mana kita tahu, Rasulullah SAW merupakan usahawan yang berjaya. Baginda diamanahkan menguruskan perniagaan milik Sayyidatina Khadijah. Ini berlaku sebelum Nabi berhijrah ke Madinah lah. Dengan kebijaksanaan dan kejujurannya dalam perniagaan, baginda memperolehi keuntungan yang lebih berbanding usahawan yang lain. Jadi Nabi ni ketika berniaga, Nabi menggunakan kebijaksanaan, menunjukkan kebijaksanaan Nabi dan memperoleh keuntungan yang lebih berbanding usahawan yang lain. Jadi setakat itu sahaja kelas pada hari ini. Ustaz harap kamu dapat manfaat daripada kelas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.